Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Contoh di mana bagaimana kita nak membentuk garis yang selari, di mana garis yang selari itu dia punya kecurunyannya adalah sama. Itu adalah poin yang penting sekali lah untuk dua garis yang selari. Sebagai contohnya, saya tunjuk di sini ya. Okey, saya tunjuk. Okey, saya tambah satu page. Kita lihat di sini. Saya lukis satu garis lurus, dua garis lurus yang selari. Dua garis lurus yang selari ini bentuk dia macam ni. Okey, kita lukis dulu. Ya, ada papan graf di sini ya. Okey, kita tengok papan graf. Oh, hang lah. Okey, kita tengok saya try padam ni. Okey. Saya try nak pindah dia punya ni. Kita buat dua garis selari. Kita akan letakkan titik di sini, satu koordinat. Contohlah. Dua garis selari. Okey. Dia agak sukar sikit nak pakai baris yang ni. Okey, tak apa. Kita akan ambil yang ni lah. Try sambung, tengok susah nak sambung kan. Okey. Kita tengok dua garis ni. Okey, kita namakan dia sebagai titik A, garis A dengan B. Okey, satu lagi. Yang dikatakan selari itu kita boleh ambil mana-mana titik lah. Contohnya di sini.
Okay. Dua garis ini adalah selari. Dua garis ini adalah selari. Oleh sebab itu kita boleh kata, katakan garis ni AB, katakan yang ni kita letakkan M dan N. So ini adalah dua garis selari, selalunya dia akan ditanda dengan anak panah. Okey. Itu adalah contoh dua garis selari. Di mana perkara yang penting dalam dua garis selari ini adalah dia mempunyai keturunan yang sama. Keturunan yang sama. Okey. Boleh faham? Ada soalan tak sekarang ni? Ya? Ada apa-apa nak tanya? Daripada pelajar-pelajar yang ada di stream, ya? Pelajar boleh tanya. Kita bawa siaran ni secara live. Siapa-siapa pun boleh menonton. Tapi agak kelang kabut sikit lah ni, cubaan. Ya, ada siapa nak tanya? Jadi keturunannya sama. Oleh sebab itu kita perlu mengira keturunan satu garis saja. Contohnya AB, kita kira keturunannya dia samalah dengan kita kira keturunan MN. Itu dia punya poin penting dia. Okey, boleh faham? Seperti mana yang telah kamu belajar dulu. Okey, baik. Saya terlupa nak minimizekan benda ni. Ada siapa-siapa nak tanya tak? Sebelum kita pergi kepada soalan, contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Saya akan share soalan. Okey, saya ingat di sini dah ada kot. Okey. Okey, kita putar baliklah. Baik, ini adalah contoh di mana garis yang melalui garis yang selari. Dan melalui titik yang diberi yang ni lah. Contohnya 0-3, 0-6. Okay. Ini adalah dia punya pintasan. Jadi di sini kita melihat kalau kita nak membentuk persamaan garis lurus. Contohnya di sini saya bagi garis ni AB adalah pintasannya adalah di sini. Pintasannya sini. Kita ambil satu contoh. Ini adalah dia punya pintasan. Dan pintasan bagi garis ni dia tidak sama dengan AB. Sebab dia bersilang pada paksi Y tempat yang lain. Ini paksi Y kan. Ini paksi Y. Ini paksi X. So yang ni kamu tengok dia bersilang tang ni. Dan kita sambung ke bawah. Kita sambung ke bawah.
Kita tengok contoh garisan ni. Ada bersilang sini. Sama. Kita bagi sama sikit. Susah juga nak adjust baris ni pun. Okey. Boleh kot. Ini. Sini pintasan bagi garis AB. Sini bagi MN. Pintasan tak sama tapi kecerunan dia sama. Sebab dia selari. Kan? Jadi kalau kita nak bentuk persamaan garis MN, kalau dibagi kecerunan AB kita boleh kira. Contoh dalam soalan ni diberi kecerunan tak payah lawan lah. Saya bagi teks sana. Okey, diberi kecerunan garis AB ialah 2 kan? Positif. Ada tekanan. Kemudian cari persamaan garis lurus MN. Baik, yang ini adalah contoh soalan yang selalu kita jumpa lah untuk tajuk ni. Garis lurus AB ya. Lupa. Okey. Baik, oleh sebab itu tindakan kita yang pertama adalah kita perlu menulis persamaan garis lurus bentuk umum. Y sama dengan M X tambah C. Jadi N-nya adalah kecerunan bagi AB sama dengan, maksudnya M kecerunan bagi AB, N itu kecerunan, dia adalah sama dengan MN, kerana kedua-duanya adalah selari MN. Jadi lupa lah letak M. Tulis M lah simbol lah. MN. Okay. MN lah. Baik. Sekarang kita boleh katakan bahawa kecerunan ni 2. Sebab yang ni M sama dengan 2 kan. M sama dengan 2. Yang ni pun M sama dengan 2 ya. Sama. So kita tulis Y sama dengan 2X tambah C. C-nya tidak sama. Kamu nampak di sini dia pintas atau potong part CY pada tempat yang berlainan. So C kena kira lah. Katakan kita ada satu titik di sini. Ini berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C dia akan jadi negatif 8 lah. Okey ya. Negatif 8. Itu saja persamaan bagi garis lurus MN. Okey, ada soalan sekat ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh buka mic. Boleh tanya. Ya. Ada siapa-siapa nak tanya saya?
Tak faham? Tak dengar ke? Oh, mic rosak. Sat. Saya tak buka mic ya. Saya buka mic ni. Syahir. Mic semua okey kan? Mic okey ya. Ada apa-apa masalah tak? Oh, saya tak add kamu ke stream tu. Nak dengar. Okey, tak apa, saya add. Okey. Ya. Siapa nak tanya? Kita bagi Syahir lah. Syahir tanya. Syahir nak tanya apa? Syahir nak kongsi apa ke? Okey, saya masukkan Syahir. Ya. Boleh. Nak tanya apa? Nak bagi maklumah apa? Tak. Boleh kan? Tu suara siapa? Afif lah. Ya. Ada apa-apa nak tanya tak, Afif? InsyaAllah tak ada. Faham tak? Saya tunjuk tadi faham tak? Boleh ikut tak? Boleh. Lain-lain? Kita tanya lagi. Saya try tanya lagi ya. Lagi siapa lagi yang ada dekat sini boleh tanya lah. Tapi kamu nak masuk, kamu kena tukar dengan kawan kamu lah. Okey ya. Kita baru pergi percubaan. Firzana. Ya, Firzana nak tanya apa? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Saya dah guna ni 2 tahun lepas dengan 2KA 1K. Ya, Firzana nak tanya? Tak ada, Doktor. Tak ada. Haizatul Akmal? Ya. Ada. Baik. Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan sikit latihan pada hari ini. Latihan tu saya dah bagi dalam saya punya workload. Kamu tengok tadi saya dah hantar, dah send. Tak ada masalah lah. Sebenarnya saya dah bagi satu modul ni kat kamu. Okey, jadi kita teruskan lah. Satu lagi latihan. Pada pagi ni, kita boleh bersoal jawab. Baik, kamu boleh buat tak soalan ni kat saya? Boleh buat lah soalan ni. Kita try. Soalan ni dia suruh cari persamaan di mana garis lurus dua garisan tu adalah selari dan melalui titik ini. Tapi yang ni tidak ada rajah lah. Cuba kamu buat ni. Exercise ni. Boleh tak? Boleh tak? Dan kamu true kat saya. True kat saya lah. Try buat dan true kat saya. Kita tengok.
True kat saya macam biasa saja, tak ada masalah. Okey ya. True kat saya macam biasa. Cuba buat soalan ni. Dia ada contoh sebelah tu. Tapi Rajah tak ada. Rajah kena buat sendiri lah. Tapi dia punya pintasan dah bagi sini. Ini dia guna ni saya rasa dia guna kaedah yang kedua ni. Kamu boleh guna kaedah Y sama MX tambah C. Guna persamaan tu. Okey ya, boleh try. Cuma true kat saya lah. Guna address ni. Nampak dah. Yang kita dah pakai lalu lah. HTTP myviewbot.com /y. Okay. Okey. Boleh? Kita tengok sekali lagi siapa yang dapat hantar. Boleh terus hantar macam biasa, macam kita buat di Google Meet juga. Tapi di sini kita guna platform lain ni. Ni ada S kan, tertinggal pula. HTTPS. Okey. Saya tunggu kamu true lah. Okey, dah ada. Ni kita tengok. Okey. Ada 2 pelajar yang dah hantar jawapan. Okey, ni adalah daripada siapa ni? Dia duduk dalam ni ke tak? Tak letak dia luar. Okey, tak apa. Sekejap ah. Ada masalah sikit technical. Okey. Baik, ini adalah contoh untuk yang exercise 1. Ni exercise 2 ah. Oh, ni ada 2. Daripada support tak tulis nama. Okay, Y sama dengan negatif 2X campur 5. Dia punya situasi dia macam tadi lah. Dia 2 garis ni selari.
Kecerunannya adalah negatif 2. So di sini kita tahu bahawa pintasannya C negatif 3. So kita akan dapat persamaan bagi garis satu lagi adalah Y sama dengan, saya tulis persamaan ya, negatif 2X tolak 3. Okey. Itu maksudnya kecerunannya sama. Kemudian satu lagi, ni adalah contoh yang kedua. So kita dapat ni kawan-kawan bagaimana, Y sama dengan 5X tambah 6. Okay, ramai yang datang. Okay. Okay, jadi kita akan dapat ni satu lagi persamaan garis lurus yang kedua. Kecerunannya adalah 5. Ni kita anggap keturunan ni kita ambil daripada satu garis satu lagi lah, yang satu lagi. Okey, kita tengok lagi kawan kita hantar. Siapa yang hantar tu? Baik. Ini adalah contoh yang kedua. Okey. Oh, ini terang. Betul ya jawapan dia? Okay, betul, tak ada masalah. Jawapan sama. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ada soalan lagi ya? Ada banyak soalan lagi, kamu boleh try. Start daripada nombor 3 hingga nombor 11. Saya nak kamu try. Mula pada nombor 3 hingga nombor 11. Bentukkan persamaan. Bagi garis lurus yang kecerunannya adalah sama dengan garis ni. Contohnya 2X tolak 5Y sama 12. Kamu cari dia punya kecerunan. Okey. Yang ni dia bukan bentuk umum lah. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau bukan bentuk umum, nak cari kecerunan dia macam mana? Okey. Jadi untuk mencari kecerunan, kita perlu tukar yang persamaan ni kepada bentuk umum. Okay, saya bagi panduan sikit lah. 2X tolak 5Y sama dengan 12. Jadi yang ni bukan bentuk umum. Kecerunannya bukan 2. Kamu tukar bentuk umum dulu. Ya, boleh ya? Okey, kamu boleh mula. Untuk menjawab semua soalan ni, saya bagi sampai nombor 9 lah. Kita mula sampai nombor 9 tu. Okey, boleh ya? Okey, kalau dia makan masa, tak apa, kita try nombor 3 tu. Satu soalan dulu. Nombor 3. Kemudian yang lain kamu boleh try lah sendiri. Try nombor 3 dulu lah. 3 ni kita kena cari kecerunan dulu. Garis ni melalui titik 23 di mana dia selari dengan garis 2X tolak 5Y sama 12. Okay.
Dan cuba cari dulu dia punya keturunan. Di sini ya. Kamu true kat saya untuk soalan ketiga ni. Bila ya? Plus? Any problem? Ada masalah ke? Okey, dah ada. Kita tengok cepat juga kamu tak jawapan ni. Pakai address yang sama. Kamu true tadi. Okey, kita tengok ni siapa ni. Ni siapa yang hantar ni? Izur. Okey, baik. Untuk ni kita tengok dari segi keturunan dia. Jadi kita tukar bentuk persamaan ni kepada bentuk umum. Ni betul ni. Okey. Dibagi dengan 5. So, keturunannya adalah 2/5. So, kita check tengok. Okey, 2x. Saya pindahkan yang ni main sini ya. Dia akan jadi, saya tak mau pindah 2x lagi, jadi negatif dua-dua, susah. 12 tambah 5y. Kan? Jadi kita akan dapat 2x. Sini main sini, dia akan jadi tolak 12 sama dengan 5y. So, y sama dengan 2x tolak 12/5. Maksudnya, dia punya keturunannya adalah, kalau kita tengok tulis balik, y sama dengan 2x per 5 tolak 12/5. So di sini kita kena ambil keturunan dia saja yang ni. 2/5. Jadi keturunannya adalah 2/5, betul lah. Okey, 2/5 betul. Baik, lepas tu baru kita masukkan dalam persamaan garis lurus yang kita nak bina, iaitu y sama dengan mx tambah c ya. Jadi saya tulis terus 2/5 x tambah c. Okay, seperti mana saya tunjuk dalam rajah tadi, c tidak sama. Sebab dia akan memintas di tempat yang berbeza. Kalau kita tengok contoh soalan ni, dia dua garis lari, mesti nilai c tak sama. Dia mesti tak sama. Turunan dia sama. Sebab kamu nampak ni, dia potong tempat yang berbeza. Jadi, oleh sebab itu, kita kena ambil satu titik yang dia berada di atas garis itulah. Contohnya di sini adalah sekejap. Terlindung pula ni. 18 bukan 18 tadi apa titik dah. 23 yang ni, 23.
So kita kena ambil 23, masukkan di sini 23. Macam kawan-kawan buat ni 23 dia gantikan 23 tu. Okey, 23 dalam persamaan ni. Okey, saya besarkan ni sikit. Macam ni kan. 23. Okey, 2x, nilai x tu 2, 3y. So dia ganti, kita akan dapat nilai C lah, iaitu 11. Jadi persamaan akhirnya adalah ni. Y sama dengan 2/5x. Padam pula. Lihat dua. Okey. Saya kena ambil lain sekejap. Okey. Ni. So kita dapat y sama dengan 2/5x. 2/5 tu kecerunan tambah 11 nilai C. Jadi nak dapat C tu mesti kita kira lah menggunakan titik yang dibagi atas garisan tu. Bukan atas garisan satu lagi tak. Sebab dia bila kita kira pintasan, pintasan memang tidak sama. Cuma kecerunan dia yang sama. Okey, boleh ya? So kita ganti, kita akan dapat di sini 11 ya. Saya tulis sebelah sini ya. Okey, y sama dengan 2/5x x tambah C. So kita akan gantikan x tu dengan 2. 2 sini. So y ni dengan 3. Okey, so kita akan dapat jawapannya 4/5. Ini 3 tambah C. Titik yang dibagi tadi 23 kan? Betul ya. 23. 2/5. Oh. Salah kira rupanya. Dia salah kira Ustaz. Saya ingat dia kira betul dah. Sekejap. Kenapa kamu tak tolak terus ya? Ni siapa yang hantar ni? Tak dengar suara dah. Okey, yang ni ada sikit kesilapan kot. Okey, saya besarkan. Tengok kesilapan dia masa dia buat pengiraan ni senang saja sebenarnya. Sepatutnya ni kita dah dapat 4/5, kita bawa sebelah sana. Dia akan jadi macam ni. Kalau nak selesai lah. Selesai tak kena ni. 3 tolak 4/5. Itu paling mudah lah. Ataupun kita boleh guna terus calculator kan. Ataupun kalau kamu nak buat macam ni, satu cara. Satu lagi adalah kamu ambil 3 darab 5/4. Terbalikkan. Bawa main sebelah sini, dia terbalikkan. So, dia masih akan dapat jawapan sama. Saya akan dapat 15/4. Bukan 11. 15/4.
Dari segi hukum salah dia ni sikit, ada kesilapan sikit tang. So bukan 11 itu kihnaya tu. Simple kita akan tolak 3 dengan 4/5 lah. Okey. Selalu kita buat macam tu kan. Tu tolong perbetul itu sikit. Baik. Ada soalan tak nak tanya? Syahir. Sekejap. Saya panggil Syahir tapi Syahir tak masuk dalam. Syahir. Okey, Syahir. Extreme. Okey, Syahir. Cikgu. Kamu hantar jawapan ni tadi? Tak hantar, tadi ada orang hantar. Okay. Nak tengok jawapan tak jadi berapa? 15. Jawapan dia bagi jadi kita kena kira balik lah sebab jawapan dia silap. So kita tengok Okey, kita tengok sini. Kalau dia jadi macam ni, kita tekan Al-Pasi pun boleh. So kita ambil 3 tolak dengan, ataupun kita ambil 3, kita bawa ni 15 sini kan. Ni kena tolak. Saya pimpin habaq darab tadi dah. Bukan dia tak boleh pakai hukum ni. Dia terus tolak. Dia tak boleh. Kalau darab boleh lah. Hak kedua ni tak boleh pakai. Hak pertama je. 3 tolak 4/5. So saya perbetul balik situ. Ada kesilapan sikit saya sebut tadi. 4/5. Tak pasal yang ni tambah. Ni tambah. So kita bawa 15 sini, dia akan jadi tolak. So C sama dengan berapa? 11/5. 11 bukan 11. 11/5. So kita akan tulis balik persamaan dia. Y sama dengan 2/5x tambah 11/5. Itu saja. Cikgu. Ya. Kalau saya ambil macam darat 5 equation ni bagi jadi 5y. Tak apa. Boleh. Macam kamu habaq itu kan. So kamu nak ringkaskan, dia akan jadi y sama dengan 2x tambah 11/5. Dia maksudnya masih sama lah. Tapi kalau kita nak selesaikan soalan ni dari segi hukum, kamu kena tengok ni. Ni kesilapan lah. Dari segi hukum matematik bila kita nak selesai. Sebab tu saya nak suruh kamu guna kalkulator. Lepas kamu guna ni pun okey jugalah. Boleh belajar kan. Baik Ada soalan tak sekarang ni? Saya nak tengok feedback kamu. Siapa? Firzana? Ya. Ya, Doktor. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, faham Faham. Okey, faham, bagus. Aisyah ada tak sini, Aisyah? Aisyah ada tak? Okey. Kamu nampak kan? Saya tunjuk. Baik, sekarang ni saya akan teruskan dengan, kamu boleh teruskan dengan soalan ni semua. Saya dah hantar dalam Wakelet. So kamu boleh tengok soalan tu di situ. Dalam WhatsApp group saya dah hantar. Ada 11 soalan. Kamu boleh cuba. Baik. Itu adalah perkara yang berkaitan dengan
garis selari yang kita kena tahu. Nah, ini adalah contoh di mana kita dapat melihat dengan jelas dari segi rajah. Dua garis yang selari, kecerunannya adalah sama. Okay, kita akan cuba satu soalan daripada sini. Okay. Contoh soalan adalah exercise satu ini. Okay, saya nak kamu lihat soalan ni dan kamu try soalan ni. Saya bagi masa sikit untuk kamu. Kamu try soalan ni. Okay, boleh ya? Baik, yang pertama sekali kita tengok garis ni PR dengan QO adalah selari. Jadi kita kena cari kecerunan PQ. PQ sini. Boleh ya? Ini tidak masalah kan? Dan yang kedua soalannya cari X intercept. Pintasan X bagi garis PQ. Dan persamaan PR. Okey. Okey, boleh ya? Soalan ni dia akan makan masa sikit lah. Sebab dia ada banyak, ada 3 soalan yang saya bagi. Okey, untuk soalan satu dulu, satu roman tu kita cuba kamu true kat saya. Siapa-siapa nak true jawapan, boleh true lah. Okey, kita tengok dah ada. Pengiraan ni kita boleh guna rumus. Tak ada masalah kan? Okey, kita boleh guna rumus. So, kita dapat jawapan negatif 1/3. Okey, itu soalan pertama, betul ya? 5 tolak 6, 3 tolak 0. So, persamaan bagi garis lurus ni dapat 3. So, negatif 1/3. Okey, betul lah. Okey, betul. Okey, kita pindah pada soalan B pula. Soalan 2 roman lah. Cari X intercept, maksudnya kita kena cari pintasan X yang berada di sini. Ini mesti positif. Ini pintasan Y dia 6. Ini 6. Okey. Boleh? Kita cari pintasan X. Pintasan X. Kita tahu bahawa pintasan X, Y sama dengan 0. Okey. Y sama dengan 0. Itu dia punya hint dia. Fakta penting. Poin penting. Baik, sekarang kamu cuba hantar saya. Bentukkan persamaan. Ini kena bentuk persamaan dululah. Sebelum dapat X intercept. Ataupun pintasan X.
Okey, siapa-siapa pun boleh true jawapan kat saya lah. Boleh ya kelas ah? Okey, dah ada. Kita tengok satu jawapan. Baik. Oh, ada masalah internet. Okey, baik. Boleh kot. Saya kena tunggu sat. Okey, kita dapat keturunan negatif 1/3x. Y-intercept 6. Okey, saya dah beritahu tadi 6. So, Y sama dengan negatif 1/3x tambah 6. So, kita gantikan Y tu kosong. Okey, ni jawapan kawan kamu. Nampak kan? So, ganti dengan kosong. Okay, ni betul ya. Sini kita ganti kosong. Y-intercept kan? Kalau sini. Kalau di sini, sekejap. Kalau titik ni, Y kosong lah. Sini kita Y kosong. Okey. Faham? Sini Y kosong. Baik. Jadi sekarang ni, bila Y kosong, kita ganti Y kosong dalam persamaan. Kosong sama dengan negatif 1/3x tambah 6. Setiap yang kamu tulis ni ada markah ni yang saya tanda. So, kita permudahkan. Kita guna kalkulator, dapatlah X sama dengan 18. 18 lah. 18. Okay, bila ya? Nak selesai yang ni tahu tak? Tahu kan? Negatif 6. So, yang ni kita boleh bawa ada tempat lah. Darab 3 per negatif 1. So, dapat X. Pindah X lah. So, sini kita akan dapat X. Negatif 6 darab negatif 3. Kita akan dapat positif 18. Jadi yang baiknya kita akan tulis pintasan X penuh. Dan exam nanti kena tulis penuh. Tulis pintasan X. Ayat penuh lah. Pintasan X. Sebab soalan dia nak pintasan X, kita sebut ayat penuh. Pintasan X sama dengan 18. Dalam persamaan garis lurus, kita cuma nyatakan pintasan Y saja. Pintasan X tak masukkan. Baik, itu selesai untuk soalan yang kedua. Terima kasih kepada orang yang tak ni. Apa yang tak ni. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir untuk hari ini, iaitu soalan yang mana yang bawah ni, di padang ni. Oh, ada yang tak lagi. Lagi. Sini nak padang ni dulu. Siap. Yang tak saya ucapkan tahniah lah. Yang tak saya harap dia buat lagi.
Okey, ramai yang dah hantar. Sampai tak boleh download dah. Okey. Okay, ini adalah soalan 1 Roman, 2 Roman baru. Kita tak masuk lagi soalan yang akhir, iaitu persamaan garis PR. Kita nak mencari persamaan garis PR. Okey, persamaan PR, kita perlu mencari kecerunan. Ini soalan yang agak menarik. Kemudian pintasan Y. Pintasan Y ada 6. Tak masalah. Cuma sekarang kamu kena cari kecerunan bagi PR. So, persamaan garis lurus yang umum adalah Y sama MX tambah C. So, sekarang saya minta kamu cuba cari nilai M, kecerunan dan pintasan Y bagi garis PR. PR ni, di mana dia selari dengan OQ. Boleh? Okey, saya tunggu jawapan kamu. Ada masalah? Oh. Jadi kita kecilkan lah jawapan kawan-kawan. Kumpul di sini. Okey, kita tengok yang terakhir untuk hari ini. Okey, tak ada masalah ni pun. Kita kecilkan. Kawan kita dah hantar jawapan Pak Ria. Kita tengok jawapan kawan kita lah. Untuk soalan ni. Siapa yang lain pun try juga lah. Okey, mari terbalik sikit. Ni jawapan ya untuk soalan terakhir. Okey, okey baik. Bagus. Kita nak cari kecerunan, kita tak boleh ambil line ni sebab dia tak selari kan. Kita kena ambil garis OQ. Okey, yang ditanya adalah persamaan garis ni. So, kita kena cari kecerunan dia berapa, lintasan Y dia ada dah 6. Jadi untuk cari kecerunan tu kita kena ambil garis ni lah. Kita tak boleh ambil garis ni. Tak boleh ambil jawapan dia negatif 1/3. Salah ha? Tak selari. Ha? Kan? Okey. Baik. Sekarang untuk kira kecerunan kita akan ambil dua koordinat kan. Sini 3, 5. Sini lagi satu ni ada satu koordinat. Selalu dalam exam soalan dia akan letakkan di sini. Sini orang tak perasan lah. Sini adalah titik 0, 0. Macam kawan-kawan buat ni. Ni siapa ni? Ni nama. Ni. 0 So dia ambil dua koordinat tu, maka dia boleh kira kecerunan lah. Kita akan kira kecerunan dia dapat 5/3. 5 tolak 0 bahagi 3 tolak 0. So kecerunannya adalah 5/3 ni. Okey, boleh ya? So saya tak payah tulis lah, sini dah ada. So betul. 5/3, so masuk dalam persamaan balik. So kita akan dapat terpadam lah. Okay.
Ya. Ya. Ya, abang Azad. So, pintasannya adalah 6. Oh, Izur. Thank you, Izur. Selalu hantar jawapan. Saya dah tunggu jawapan Isyah tak sampai pun. Sekali tak sampai ke ni. Okay, baik. Okay, dah boleh function. Firzana ke. Sekali tak hantar ni tak boleh terus lah. We drive through. Dia selalu hang. Okay, tak apa. Okay, kita tengok sini. Baik, sekarang kita dah dapat dah 5/3 kecerunan dia. Yang tu yang selalu kamu tak dapat. Dan kita akan letakkan cari pintasan. Pintasan pun Izzul cari juga. Sebenarnya tak payah cari lah. So, kita akan dapat jawapan dia adalah jawapannya adalah Y sama dengan 5/3X tambah 6. Okey. Ada soalan dekat ni? Kita tengok. Itu adalah kesamaan bagi PR. Kecerunannya sama dengan PQ. PQ pula. Dia sama dengan garis yang dia bagi tadi. Garis PR. Okey. Baik, itu saja untuk soalan bahagian penyelesaian masalah. Okey, selalunya kamu akan dapat 3 soalan lah bahagian ni. Dan selalu untuk soalan ni dia akan tanya tentang pintasan X. Tapi dalam contoh ni tak ada. Okay, jadi saya nak kamu buat juga soalan yang lain. Soalan ni saya dah bekalkan dalam e-Wakelet. Okay. Dan soalan ni yang kita dah buat itu satu. Dan soalan seterusnya dalam modul ni. Okay. Banyak lagi soalan untuk contoh soalan sebenar. SPM past year questions. Kamu boleh tengoklah. Tengok soalan-soalan di sini dan boleh try buat sendiri sebelum kita bincang nanti. Okey, ada siapa-siapa nak tanya apa-apa tak? Sebelum saya akhiri soalan ni, ada siapa-siapa nak tanya, saya bagi peluang. Ya. Siapa boleh masuk? Tak ada. Tes. Halo.
Cikgu, cikgu. Halo, halo. Halo. Cikgu. Halo. Halo, testing, testing. Cikgu. Kosong. Cikgu. Halo, halo, cikgu. Testing, testing.